is FA. Have a safe drive. Thank you. Guys, dah lama tak drive kereta besar. Memang kelang kabut lah kan. Mula-mula dapat sebab gear lever dia kat tempat lain. Kalau Japanese car dekat signal sini macam pelik sikit. Lepas tu nak set dia punya seating position semua kat sini. So, mana kita punya trip tadi lah? Oh. We are lost. Dan kalau korang tengok sekarang, saya pakai baju Petronas. Sekarang kita bersama event Petronas Manikan by Experience. Kita akan pergi ke Melaka bersama. Kereta yang saya bawa sekarang ni adalah Mercedes GLC 300E. Coupe satu lagi ni adalah GLC Coupe plug-in hybrid. Ada E kat belakang tu. Rating kereta ni dia letak batch 300. Normally kalau 300 tu dia punya output dia lebih kurang macam 3.0 lah kan. Mungkin dalam 400 Nm of torque. Tapi yang specialnya kereta ni horsepower lebih kurang 320, agak tinggi 320 PS dan dia punya torque dia 700 Nm of torque guys. 700 Nm of torque just for small compact, lebih kurang macam C segment SUV lah kan, X70 ataupun Mazda CX-5. So segalanya tentang Mercedes GLC 300E plug-in hybrid versi coupe dalam video ni. Let's go. So, Mercedes GLC 300E daripada segi luaran boleh katakan hampir 100% sama dengan GLC yang biasalah. Tapi ini adalah generation yang sekarang ni, bukan yang the latest generation. Nanti dia akan keluar. Dan apa yang saya suka sangat dekat sini adalah daripada segi dia punya sport rim dia. Kalau korang tengok dia punya sport rim dia memang sangat-sangat cantik guys. 5 twin spoke dual tone color nampak macam aftermarket punya sport rim pun ada juga. Bahagian depan ni dia menggunakan drill disc. Nampak tak? Ada lubang-lubang dekat disc tu. Tepi ni ada sikit side step. Dan coupe, ni adalah SUV coupe macam BMW X4 juga. Yang mana daripada tepi ni korang akan nampak dia akan lepeh nampak macam daripada tepi. Kalau korang dulu ingat tak BMW X6 yang ramai orang suka tu kan, dia macam SUV tapi sporty sikit, macam sporty. Ini adalah konsep dia, tapi segmen yang tu dengan yang ni berbeza yang tu dia ada GLE coupe, yang ni kecil sikit. Dan kereta ni didatangkan dengan 4MATIC. 4MATIC ni bermaksud all wheel drive. Dan saya pernah katakan dalam video-video Mercedes sebelum ni, 4MATIC adalah all-wheel drive system antara yang terbaik sekali. Lampu belakang dia pun lain sikit, ala-ala nampak macam C-Class Coupe W205 tu kan. Ada version kalau AMG dia ada spoiler kecil dekat sini. Kalau GLC yang bukan coupe, dia punya boot ni dia terus atas ni. Dia tak ada macam ni slope macam ni. Dan nak buka boot dia, just tekan je logo 3-pointed star ni, logo Mercedes, tekan. Dia buka macam tu. Again, kalau design kereta yang slope macam ini, dah tentu dia mengurangkan dia punya boot space dia lah. Kalau boot space yang tegak macam ni, korang boleh stack upkan barang banyak-banyak. Tapi ni tak boleh, dia sampai sini saja. Satu yang saya rasa kurang sikit praktikal, sebab korang tengok lantai dia tinggi boleh katakan kalau paras saya ni, paras sini. So korang nak angkat bag ni, korang kena angkat tinggi-tinggi. Bayangkan benda ni berat. Dan boot space dia bagi saya tak besar sangat dan tak kecil sangat juga. Anggaran saya dalam mungkin 300 liter, tak sampai 400 mungkin. Tapi dia punya seat boleh diturunkan secara 40-40-20 split. Ada power boot, boleh tutup. Okay guys, before that saya nak ucapkan terima kasih pada sponsor jam tangan saya hari ini, Luminox. Dan terima kasih pada Auto2U. Auto2U ni adalah satu marketplace yang korang boleh cari barang-barang kereta korang dekat situ. Nak cari apa pun boleh. Dan ini adalah jam Luminox Pacific Diver Chronograph Red 3155. Tali warna merah, rubber. Jam ni dia boleh masuk dalam air, menyelam sedalam 200 meter guys. Cantik tak? As always, ini adalah identiti saya, jam tangan warna merah, dan ini daripada Luminox. Dan antara special function untuk jam tangan Luminox model yang ini adalah dia menggunakan sapphire crystal with anti-reflective coating. Dia punya glass ni, dia punya case material ni dia menggunakan stainless steel, dan dia punya case diameter ni agak besar juga.
44mm, agak besar. Strap dia menggunakan rubber warna merah. Actually korang boleh pilih macam-macam color ada warna kuning, warna biru, warna hitam, ikut cita rasa korang. Dan bezel function dia boleh pusing unidirectional rotating dive bezel. Special function dia ini adalah chronograph, dan dia ada date, ada tarikh, dan satu lagi dia ada dive bezel. So guys, if ever korang dapatkan jam tangan ni ataupun apa-apa produk Luminox pun, make sure korang dapatkan daripada link auto to you dekat bawah ni. Sebab ada promo code, korang masukkan promo code ni NAS01 dan korang entitled untuk dapatkan free Luminox Swiss knife, pisau Luminox So, terima kasih auto to you dan terima kasih kepada Luminox. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman dia pula. Biar saya tunjuk kat orang. Ini adalah bahagian dalaman Mercedes GLC ni Tak kira sama ada 200, 300, 300e, lebih-lebih kurang macam ni. Kalau korang tengok bahagian dalaman dia, ini yang saya katakan tadi guys, dia punya meter cluster ni sangat-sangat canggih Yang mana kalau korang tengok dekat steering ni, dia ada button macam BlackBerry kiri dan kanan. Saya tak berapa suka touchscreen dekat dalam kereta ni, tapi bila Mercedes dikenalkan konsep yang macam ni, bagi saya dia lebih mudah. Yang ini adalah untuk yang ini, dan yang ini back, home, dan tengah-tengah ni adalah untuk yang ini. Contoh saya tekan ni, saya boleh putar atas, bawah, nak tengok apa pun ada. Ni more pada dia punya trip dan consumption. Dan sebelah sini pun boleh ubah juga. Nak EQ, nak G-Force, minyak juga, macam-macam. Even GPS. Dan ini yang saya katakan tadi guys, dia punya gear selector dia dekat sini. Agak pelik kan? Tapi pelik untuk orang yang baru macam saya lah kan. Dia tak pelik untuk orang yang dah biasa drive Mercedes. Macam saya, dah lama sangat-sangat tak drive Mercedes. Tiba-tiba, mana nak cari gear lever kat sini kan. Mula-mula sekali saya pelik adalah bila saya nak set up saya punya seat adjustment ni, sitting position, saya cari dekat bawah sini lah, dekat sini tak ada. Dia adalah dekat tepi sini. Kalau korang tengok, dia berbentuk macam seat. Yang ni kalau korang press, dia adjust bahagian depan ni. Korang nampak tak? Dan signal pula sebelah sini. Tapi kalau signal sebelah sini, mana pula dia punya wiper? Wiper pun kat sini. So, dia satukan. So, agak clever juga bila wiper signal kat sini. Gear selector dia dah letakkan dekat sini. So, dekat tengah-tengah ni dah kosong tau. Dia dah kosong habis. Dan dia menjimatkan ruang. Dan dia boleh letakkan sedikit kompartmen. Ada kompartmen power outlet, 2 cup holder. Dan dekat tengah-tengah ni apa pula? Ini pun adalah touchscreen. Korang boleh pilih apa kan. Dan dia ada button home, boleh select everything. Dan ini adalah dia punya driving mode. Korang boleh pilih ada 5 driving mode tak silap saya. Daripada bawah sekali Eco, lepas tu battery level ni untuk kereta ni lah 300e sebab dia plug-in hybrid. Elektrik sekarang bateri dah habis. Comfort, hybrid lah comfort ni. Dan sports, sports ni more pada performance. Tapi bagi saya touchpad dekat tengah-tengah ni agak susah sikit nak guna. Sebab saya tanya kawan saya yang owner dia pakai Mercedes GLA, dia kata pun macam kurang praktikal berbanding dengan sebelum tu dia pakai BMW E60. So dia lebih prefer yang scroll tu kan, tepat. Tapi walaupun korang tak suka pakai dekat tengah-tengah sini, tapi korang ada option untuk gunakan dekat sebelah sini. Sini pun senang sebab button back dia dekat jari korang, home, atas, bawah, kiri, kanan, ataupun korang boleh press to enter. Bagi saya daripada segi keseluruhan dashboard dia ni, bagi saya typical Mercedes punya bahagian dalaman. Presentation dia sangat nampak mewah, luxury, walaupun kereta ni bukanlah the latest generation, tapi bagi saya sangat cantik. Cukup juga kompartmen. Cuma kat sebelah sini tak ada kompartmen Cukup lah sebab sini dah ada kompartmen. Dan dekat tengah-tengah ni pun ada lagi kompartmen. Dia buka macam pintu almari. Dalam ni ada 2 USB port Type C. Dan agak dalam juga dia punya kompartmen. Dan satu lagi, steering dia pun boleh adjust secara elektrik teleskopik, boleh tarik atas, bawah, keluar ke dalam. Wow. And satu lagi, parking brake dia ataupun handbrake dia dekat bahagian bawah sini. Dia bukan bahagian tengah-tengah sini. Okay, before kita cerita pasal kereta ni, saya nak ceritakan apakah segmen kereta ni bagi yang mungkin tak berapa familiar sangat dengan model-model Mercedes kan. Actually, kalau kita ambil GLC dulu, okay, kalau ada GL tu adalah SUV lah untuk Mercedes kan. Dan C adalah size kereta ni. Dia boleh katakan kalau kereta lain, paling terdekat rival dia adalah BMW X3. Tapi disebabkan ini coupe, so dia jadi rival dia adalah BMW X4.
Antara saiz, kalau korang nak bayangkan saiz kereta ni segmen terletak dekat mana, boleh katakan ini saiz dia macam X70 ataupun Mazda CX-5. Saiz dia lebih-lebih kurang macam kereta ni lah. Sebab bawah kereta ni ada dua lagi SUV daripada Mercedes. Paling kecil adalah GLA. Tu adalah level HRV. Bukan level HRV saiz. Saya mengatakan dia punya saiz. Dan atas dia adalah GLB. Dan 300 adalah dia punya engine rating dia lah kan. Kalau dulu zaman NA 300 kebiasaannya adalah 3.0. Ada juga variant-variant lain untuk GLC ni selain 300E. Dia ada 300 petrol biasa, lepas tu dia ada 200, dan yang belakang sekali adalah E represent untuk plug-in hybrid. So kereta ni adalah plug-in hybrid. Tapi apa yang saya rasakan first saya bawa kereta ni, saya rasa bahagian dalam ni agak sempit untuk kategori boleh katakan C segmen SUV lah kan. Dia tak seluas macam kereta-kereta Jepun. Even Mazda CX-5 kan, saya rasa lagi besar. Even dia punya seat belakang pun tidak begitu luas. Even dia punya boot space dia pun bagi saya agak kecil. Ya, walaupun coupe, tapi saya boleh bayangkan kalau yang bukan coupe, yang petak belakang tu pun saiz dia tidak sebesar saiz kereta-kereta Jepun yang lain lah. Tapi satu kelebihan kereta ni yang saya dapat rasakan immediately adalah daripada segi dia punya comfort. Dia punya noise reduction kat dalam ni memang betul-betul kurang. Bukanlah kereta yang paling kurang, tapi bagi saya memang senyap lah kan. Dan comfort, kereta ni boleh katakan antara C segmen SUV paling comfort lah yang saya pernah drive. Tapi dia punya comfort level tu terlalu comfort sampaikan dia merasakan macam agak a bit floaty sikit lah. Terlalu comfy. Tapi at the end of the day, comfort adalah kelebihan Mercedes. Dan daripada segi features, ya, kebanyakan kereta-kereta Continental yang kita review lately, brand-brand lain, saya banyak katakan dia punya features pun kurang, tak up to date kan. Tapi walaupun generasi yang ini, saya dapat rasakan features dalaman ni memang tak ada sikit pun kurang. Tak ada sikit pun kurang. Infotainment dia pun cantik. Dia ada 360 degrees camera yang bagi saya sangat-sangat crystal clear tau. Tu satu kemenangan dia. Kalau korang tengok daripada segi dia punya head unit dia very glossy, tapi dengan cahaya matahari yang terang ni saya tak rasa terganggu pun, tak nampak silau, tak nampak pantulan balik. Memang nampak secara clear. So apa yang saya boleh katakan, Mercedes ni walaupun ramai yang mengatakan overrated lah harga dia, tapi in term of features saya boleh faham kenapa Mercedes ni dia kekal menjadi premium brand nombor satu. Nombor satu sebab dia keep update dia punya segala, dia punya features dalam ni. Korang beli Mercedes walaupun yang bukan latest generation, korang tak rasa ketinggalan tau. Dia keep up to date Actually kereta ni datangkan dengan engine 2.0 liter turbocharged, yang mana dia boleh produce lebih kurang 320 PS. Sangat-sangat kuat untuk rating 300 ni. Dan yang paling mengejutkan adalah kereta ni dia boleh produce lebih kurang 700 Newton meters of torque combine di antara engine dengan electric motor. So saya boleh katakan this is the most powerful C segment SUV so far in the market. Kalau saya salah, tolong betulkan. Sila komen kat ruangan komen kat bawah ni, ada tak C segment SUV yang lagi powerful daripada kereta ni? 700 Nm of torque guys. It's a supercar level already. Tolak lah kalau macam X4M, X3M ataupun GLC 4363S ke kan. Tu tak boleh kira lah. Yang mana kereta ni dia ada engine yang biasa, tapi dia ada bateri juga yang besar. Means dia boleh jalan dua-dua tau. Bateri habis boleh guna minyak, minyak habis dia boleh guna bateri. Tapi most of the case korang akan habis bateri dulu sebelum habis minyak. Sebab kereta ni bateri dia boleh jalan sejauh lebih kurang 43 km sahaja. Kelebihan dia kalau jarak tempat kerja korang dengan rumah lebih kurang dalam 20 km, so cukup untuk pergi dan balik. Means korang dah tak perlu lagi isi minyak petrol. Isi minyak petrol tu sebagai backup aja kalau if let's say bateri tu habis lah kan. So daripada segi performance, kereta ni memang tak ada apa-apa masalah. Cuma daripada segi dia punya handling dia handling dia bagi saya biasa saja. More lebih kepada setup comfort berbanding dengan setup sporty. Korang takkan rasa agile apa pun. Tapi daripada segi performance dia, saya memang salute, hats off. Berapa harga dia kereta ni? Harga dia actually murah sedikit daripada GLC 300, iaitu lebih kurang dalam 3938 lebih macam tu. Tak begitu murah jugalah. Tapi kalau kita bandingkan respectively dengan saudara variant dia 300, bagi saya
Ya, mungkin saya akan pilih 300e over the GLC 300 sebab kereta ni produce lebih power. Bukan saja dia boleh jalan tanpa minyak sejauh 43 km, tapi dia sangat membantu dalam increase dia punya total power, dan satu lagi boleh jimatkan minyak kereta ni. So itu dia Mercedes GLC yang ramai sangat-sangat korang minta. Nyatakan komen korang dekat bawah ni, model Mercedes apa lagi yang korang rasa nak sangat tahu. Adakah Mercedes GLA, Mercedes GLB, dan banyak lagi model-model Mercedes termasuk EQA, BC dan yang paling penting EQS. Saya akan review kereta-kereta tersebut. Dan bagi korang yang mungkin baru dalam channel ni, don't be a stranger. You guys are the most welcome to be here. Join us, please subscribe guys. Dan of course saya hargai sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, sehingga kita berjumpa lagi dalam next episode. Salam Synergy. Fight! Conquer!